Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pembelajaran PBT-PR kita pada hari ini ialah dalam mata pelajaran Fiqh Taharah tahun 1. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, anak-anak diminta untuk mengeluarkan buku Fiqh Taharah tahun 1. Okey. Baiklah, ini adalah buku Fiqh Taharah tahun 1. Anak-anak diminta untuk mengeluarkan buku Fiqh Taharah tahun 1 dan membuka muka surat yang buka muka surat 18, di mana tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah tajuk 5 bahagian air. Mana sebelum kita masuk pada tajuk pada hari ini, iaitu bahagian 5, tajuk 5 iaitu bahagian air, kita akan cikgu akan ingatkan kembali sepintas lalu tajuk yang kita belajar pada minggu lepas. Kita tengok semula. Tajuk yang kita belajar pada minggu lepas ialah jenis-jenis air mutlak. Air mutlak ialah air yang bersih, suci lagi bersih. Boleh duduk. Air mutlak ialah air yang bersih, suci lagi menyucikan. Air mutlak adalah guna dia adalah untuk mengambil wuduk. Ini adalah contoh-contoh jenis-jenis air mutlak. Kita tengok yang pertama, warna kuning itu air sungai. Air sungai kita boleh buat ambil air wuduk. Okey, yang warna oranye adalah air mata air. Warna hijau tua ialah air perigi. Dan seterusnya warna ungu ialah air laut. Warna biru cair ialah salji. Warna hijau muda ialah air embun. Dan warna pink ialah air hujan. Ini adalah 7 jenis-jenis air mutlak yang digunakan. Kegunaan dia yang utama adalah untuk mengambil wuduk. Air ini juga, air mutlak ini juga boleh untuk buat mandi dan sebagainya. Okey, baiklah, seterusnya kita akan masuk pada Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk 5 iaitu bahagian air. Bahagian air ada 5, iaitu di bahagian yang pertama. Baiklah kita lihat. Yang pertama ialah air mutlak. Yang kedua ialah air mustakmal. Yang ketiga air musyammas. Dan yang keempat air mutannajis. Dan yang kelima air muqayyad. Baiklah, ini adalah 5 air yang kamu akan belajar. Kamu akan belajar sedikit apa itu air mutlak, apa itu air mustakmal, apa itu air musyammas, dan air mutannajis. Seterusnya yang kelima air muqayyad. Okey, kita pergi kepada yang pertama. Kita pergi kepada air mutlak. Okey, apa itu air mutlak? Lepas dah belajar air mutlak. Air mutlak ialah air yang masih asal, sama ada turunnya dari langit atau keluar dari bumi, seperti air hujan macam cikgu cakap tadi, air telaga, air sungai dan air paip. Air paip. Okey. Hukum air ini suci. Hukum dia ialah suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Contohnya untuk ambil wuduk dan untuk mandi hadas ataupun mandi wajib. Ini adalah air mutlak. Baik, kita pergi bahagian yang kedua, iaitu air mustakmal. Okay. Apa itu air mustakmal? Okay, air mustakmal adalah air yang kurang daripada 2 kolah, dan telah digunakan. Tidak boleh berwuduk. Air ini telah digunakan dan tak boleh untuk ambil air wuduk. Okay. Tetapi dia boleh digunakan untuk untuk menyiram pokok. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air ini air yang telah, contoh macam air mustakmal. Kita ambil wuduk, air yang jatuh daripada kita ambil wuduk tu, bawah yang jatuh ke bawah yang kita tandas dalam besen, itulah air kita dipanggil air mustakmal. Air yang bawah yang dalam besen tu kita boleh gunakan untuk siram pokok. Okey, seterusnya air yang ketiga. Bahagian air yang ketiga, air musyammas. Air musyammas. Okey, apa itu air musyammas? Air musyammas ialah air yang terdedah kepada cahaya matahari. Air yang terdedah kepada cahaya matahari. Dia boleh digunakan untuk bersuci, tetapi hukumnya makruh.
Air musyammas ni boleh menjejaskan kesihatan sebab air selalunya air yang duduk di halaman rumah dalam tong yang terdedah kepada matahari. Air ni boleh kita buat untuk mandi tapi boleh menjejaskan kesihatan. Selalunya air ni kita boleh untuk membasuh kereta, itulah untuk menyiram pokok pun insya-Allah boleh. Itu adalah air musyammas, air yang terdedah kepada matahari. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada bahagian air yang keempat. Baiklah, bahagian air keempat ialah anak-anak air mutannajis. Air mutannajis ni ialah air yang kurang 2 kola yang telah bercampur najis sehingga berubah warna, rasa atau bau. Air yang dalam bilik air, dalam besen, tiba-tiba kucing ada masuk, dia berak dalam besen yang ada air. Itu adalah air mutannajis. Air itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kamu nak guna air yang ada najis, kamu nampak air, kita akan buang. Contoh air rendaman pakaian yang ada najis. Contohnya mak kita rendam air kain pakaian adik kita yang terkena air besar. Mak kita rendam. Kita nak pergi guna air itu boleh? Tak boleh sebab itu adalah dinamakan air mutannajis kerana ada najis. Tak ada siapa yang akan menggunakannya kerana dia tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kita boleh buang sahaja air itu. Okey, seterusnya yang terakhir ialah air mukayyad. Okey, apa itu air mukayyad? Apa yang dinamakan dengan air mukayyad? Ialah air yang telah bercampur dengan sesuatu yang suci seperti air kopi, air teh, air sirap. Seperti air teh, air kopi dan air sirap. Benda ni bersih, dia suci. Teh ni bersih, kopi ni benda yang suci. Sebab apa suci? Sebab kita boleh minum. Tapi sebab itulah dipanggilkan air mukayyad. Air ni tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dia suci, tapi dia tak boleh guna untuk bersuci. Sebab takkanlah kita nak ambil semayang air wuduk dengan air kopi. Tak boleh. Air kopi, air teh, air sirap boleh digunakan untuk minum sahaja. Dia tak boleh untuk bersuci. Faham? Okey, ada berapa bahagian air yang kita belajar pada hari ini? Betul, baik, pandai. Ada 5 bahagian air yang kita belajar pada hari ini. Yang pertama, kita ulang semula, cikgu ulang balik. Yang pertama, air mutlak. Yang kedua, tengok balik air yang kedua ialah air mutannajis. Air yang ketiga, air musammas, air mustakmal. Dan yang kelima, air mukayyad. Okey, kita tengok balik yang pertama. Air mutlak, yang kedua air mustakmal, air yang ketiga air musyammas dan yang keempat air mutannajis dan yang terakhir yang kelima ialah air mukayyad, iaitu air yang bersih yang tercampur dengan benda yang suci seperti air kopi. Contoh air paip tu, kamu bawa sebotol air paip nak buat ambil semayang, tiba-tiba adik kamu dah campurkan air kopi, dia masukkan sirap dalam tu, berubah warna. Kamu boleh buat air tu air semayang? Tak boleh. Pandai, dia hanya boleh buat air minum. Pandai. Itulah dinamakan air mukayyad. Okey, kita pergi kepada aktiviti, iaitu aktiviti yang kamu akan buat adalah aktiviti muka surat 21. Baik anak-anak, cikgu buka muka surat 21. Lihat aktiviti yang pertama. Tuliskan nama bahagian-bahagian air dengan betul. Perhatikan gambar betul-betul. Perhatikan gambar, kemudian tuliskan air dengan betul. Tuliskan air dengan betul. Kamu tengok dekat depan, tengok gambar, tulis dengan betul. Kamu salin balik dengan betul. Tulis dengan cantik. Okey, yang pertama tengok gambar dia tengah buat apa. Tengok ayat apa. Tuliskan nama bahagian ayat ada 1, 2, 3, 4 dan 5.
Okey, seterusnya aktiviti kedua. Aktiviti kedua, disuruh isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, tengok jawapan yang diberikan yang pertama. Kotak biru yang pertama diberikan ialah matahari. Matahari. Macam mana eja matahari dalam bahasa Melayu dalam ejaan Rumi? Ni Jawi dalam Rumi matahari, matahari. Kalau dalam Jawi mim alif ma ta ha alif ha ra ya ri, matahari. Okey, yang kedua, jawapan yang diberikan warna biru tua ialah mutlak. Okey, yang ketiga ialah lam ya mim lima. Lam ya lima, lima. Okey, yang ketiga, yang keempat, air mustaqmal. Air mustaqmal. Yang kelima ialah air mutan najis. Mutan najis. Muta nun jim sim. Mutan najis. Ada 5 jawapan yang diberikan. Yang pertama matahari, yang kedua mutlak, yang ketiga 5, yang keempat air mustaqmal dan yang terakhir yang kelima mutan najis. Okey, kita pergi kepada soalan. Soalan yang pertama, kita baca sama-sama. Anak-anak cikgu pilih jawapan yang betul. Kemudian tuliskan dalam jawapan yang betul. Okey, yang pertama. Soalan yang pertama kita baca sama-sama. Air apa adalah air yang bersih dan yang masih asal. Air tempat kosong adalah air yang bersih dan yang masih asal. Okey, pilihkan jawapan yang betul. Yang kedua, air terbahagi kepada berapa bahagian. Yang ketiga, air musyammas, air yang terdedah kepada. Okey, yang keempat, air yang kurang 2 kolah dan telah digunakan ialah. Okey, yang terakhir soalan yang kelima ialah air yang telah bercampur dengan najis sehingga berubah warna dan bau ialah apa? Jawapan diberikan. Okey, soalan yang aktiviti 2 yang bawah, bulatkan, yang bawah tu bulatkan air yang tidak boleh bersuci. Bulatkan air yang tidak boleh bersuci. Yang mana air yang tak boleh kita ambil semayang? Yang pertama, air mustaqmal, air hujan, air muqayyad, air kelapa. Adakah air kelapa boleh ambil semayang? Okey, yang bawah dia mutan najis adakah air mutan najis boleh ambil air semayang? Kita kena bulatkan air tidak boleh bersuci, yang tak boleh gunakan. Bulatkan yang tidak boleh. Air embun. Air embun boleh tak ambil semayang? Kalau dia boleh, jangan bulatkan. Kalau tak boleh, bulatkan. Okey, air longkang. Yang terakhir ialah air sungai. Okey, air sungai yang terakhir. Bulatkan air yang tidak boleh bersuci, yang tidak boleh digunakan untuk ambil wuduk ataupun mandi hadas. Air yang tak boleh bulatkan. Okey. Soal aktiviti yang terakhir iaitu aktiviti 3, di mana anak-anak cikgu diminta untuk padankan bahagian air dengan maknanya. Okey, kemudian kamu tengok air yang diberikan, kemudian padankan dengan makna ataupun maksud. Padankan adalah suaikan atau gariskan. Jawapan yang betul. Yang pertama, air mutlak. Cari maksud air mutlak. Yang kedua, air musyammas. Cari dia. Air mustaqmal dan air mutan najis. Tengok balik yang pembelajaran yang depan, kemudian gariskan, bacakan dengan berhati-hati, dengan betul. Baiklah, yang bawah yang terakhir, tulis semula dalam tulisan khat. Tulis semula dalam tulisan khat. Okey, tuliskan dengan cantik menggunakan pensel terang. Menjaga kebersihan adalah satu ibadah.
Min nun jim alif ga, menjaga. Kabara, kebersihan, nun han, kebersihan. Ada, alif lam ha lah, adalah. Satawautu, satu. Alif badal ha, ibadah. Menjaga kebersihan adalah satu ibadah. Baik, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak cikgu diminta untuk membuat dan menyiapkan latihan aktiviti 1 hingga aktiviti 3 dari muka surat 20 hingga 23. Di mana pembelajaran yang kita belajar hari ini ialah bahagian-bahagian air. Kita ulang semula. Bahagian-bahagian air terbahagi kepada 5. Yang pertama air mutlak, yang kedua air mustakmal, yang ketiga air musyammas, yang ketiga air mutannajis, yang terakhir yang kelima ialah air muqayyad. Ada 5 sahaja bahagian air yang kamu pelajari pada minggu ini dalam PDPR pada hari ini. Sekian dari cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjawab aktiviti 1 hingga aktiviti 3.